So jadi saya tengok dapat sekolah kat Indonesia, saya memang suka lah sebab saya ingin cari pengalaman dalam hidup saya ni. Saya ingin bergaul dengan orang selain negara Malaysia. So saya dapat tahulah ragam orang Indonesia macam mana. Diorang semua baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, open the door. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kembali lagi bersama saya di dalam rancangan podcast Toleransi Perdamaian. Bersama saya Husni Amirul Zikri sebagai host. Dan kita kedatangan tamu dari Malaysia, Safi. Ya, silakan perkenalkan diri anda. Baiklah. Awalnya nama saya adalah Ahmad Safi bin Saryono. Saya tinggal di Malaysia, Kota Baru, Kelantan. Saya lahir pada 17 hari bulan 8 2003. Saya di sini sudah memasuki tahun keempat. Sekarang saya berada di kelas 11. Alhamdulillah saya disekolahkan di sini. Kepada ayah saya, saya menginginkan dia melihat saya berjaya di sini, dan saya akan terus berjuang hingga akhir hayat. Jadi cita-cita Safi apa ya? Safi nak jadi apa? Saya sebenarnya nak jadi video creator sebab saya suka tengok orang-orang menghiburkan masyarakat dalam sebuah media, iaitu video. Oh, jadi nak jadi YouTuber lah kiranya. So, dah ada perancangan dah jadi YouTuber? Awalnya saya ada perancangan, tapi masih belum ada kesempatan sekarang sebab saya kekurangan modal. Oh, kekurangan modal. So, belum ada kamera lagi lah? Belum. Okey, so pertanyaan pertama lah. Sementara kita ditamukan oleh Safi kan. Safi datang jauh-jauh dari Malaysia. So, kenapa lebih memilih sekolah dekat Mahat Al-Zaitun? Sebab kan dekat Malaysia, of course lah, sekolah kat sana mesti lebih bagus. Ada yang lebih bagus dari kat sini kan. So, kenapa lebih memilih sekolah dekat Al-Zaitun? Okey, pertama sekali sebab saya tengok sekolah ni dia macam lain macam tau. Dia ada unsur agama dan unsur sekolah biasa. Macam ada matematik, macam sains semua kan. Oh, dia gabung. Gabung. Bila saya tengok dekat sekolah di Malaysia, kurang lah. Maksudnya jarang ada sekolah macam ni. Lepas tu dia punya produksi dia tu dari sekolah ni sendiri. Macam sekolah ni kan macam dia memproduksikan ayam, sayur, bahan-bahan makanan semua dari dorang. Oh, jadi daripada rakyat kepada rakyat untuk rakyat Ya. dia. Oh. Macam tu. So saya nampak lah ada sedikit keistimewaan di sekolah ini. So pada awalnya saya juga memang keliru mau memilih sekolah ini ataupun tidak. So difikirkan balik, saya tengok, saya baca majalah Al-Zaitun. Saya tengok macam mana diorang belajar. Saya tengok macam mana proses diorang ujian yamiah diorang seharian kat sini. Saya rasa memang patutlah saya sekolah sini sebab cara diorang mengatur tu terlalu bagus. So saya tinggal jalani je dengan baik. Nanti kita akan dapat tengok hasilnya nanti. Selain tu, apa yang menarik minat Safi selain daripada pelajaran diorang kan yang mencampurkan agama dengan pembelajaran biasa? Apa yang menarik minat Safi untuk sekolah kat sini? Saya berminat tu sebab tentang negara diorang. Saya sebelum Indonesia, saya tak pernah keluar negara lain. Oh, so ni first time lah? Ni first time saya keluar negara. So jadi saya tengok dapat sekolah kat Indonesia, saya memang suka lah sebab saya ingin cari pengalaman dalam hidup saya ni. Saya ingin bergaul dengan orang selain negara Malaysia. So saya dapat tahulah ragam orang Indonesia macam mana. Diorang semua baik-baik. Alhamdulillah saya dapat kawan yang baik-baik. Dan juga saya dapat mempelajari bahasa yang baru. Saya ni memang suka belajar bahasa lah. Bahasa Cina boleh, saya boleh lah sikit-sikit kan. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Saya juga
nak jugalah mempelajari bahasa baru. Bahasa-bahasa yang dekat dengan bahasa Melayu ni saya tengok bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Jadi tu memang ada benefit dia lah sekolah kat sini kan. Banyak betul tu sebenarnya. Lepas tu okay. Apa yang membuat Safi termotivasi sampai boleh Safi nak sangat-sangat sekolah kat sini? Itu sebab dari ibu ayah lah. Ibu ayah memang betul-betul mengharapkan saya sekolah sini, berjaya di sini. So saya pun sebagai anak yang soleh, saya harus mentaati orang tua saya. Safi dapat tahu Mahat Al-Zaitun ni dari mana? Sumber dia dari mana? Dari ayah. Oh, dari ayah. Ayah macam mana? Ayah tahu? Ayah pun tahu dari kawan-kawan dia. Oh, kawan-kawan dia pernah hantar anak dia orang ke sini? Pernah hantar anak ke sini. So dari ayah bagi tahu kat Safi, and then Safi pun nak sekolah sini lah. Ya, betul. Bagus. So tu kiranya memang dari orang tua lah kan. Ya. So Safi pertama-tama dia tu Safi macam mana tu perasaan Safi bila dapat tahu Safi nak disekolahkan dekat Mahat Al-Zaitun? Mula-mula kan sekali saya rasa pelik lah dengan ayah saya. Kenapa nak sekolahkan jauh-jauh sedangkan sekolah kat Malaysia tu masih banyak lagi. Betul. Lepas saya diberitahu info-info tentang Al-Zaitun, ayah saya memang sangat memuji sekolah inilah. Sebab ayah saya tu dia memang suka sawah kan. Dia suka buat pertanian ni. So dia tu pelajari tentang pertanian tu daripada sekolah ni. Oh, so bapa Safi tu dia tertarik sebab ilmu pertanian dekat Al-Zaitun ni. Ya betul. Oh, so bagus. Boleh bertahan lah. So okay, kan Safi kat dalam Mahat Al-Zaitun ni dah berapa tahun lah? Saya tahun ni dah masuk tahun keempat. Masuk ni tahun keempat lah. So ada tak macam ada masalah-masalah ke ataupun ada halangan lah selama 4 tahun Safi kat sini kan? Mesti ada pengalaman buruk, baik dia. Ada. Setiap kali tak kira lah sekolah mana, sekolah biasa ataupun sekolah asrama, itu pasti ada halangan dia. Masih ada masalah-masalah dia. Sebab sekolah asrama ni dia punya cara pembelajaran tu lebih memantangkan diri sebab dia hidup sendiri tanpa ibu ayah kat rumah kan. Kita jauh dari ibu ayah. So dari situ kita dapat memupuk diri sendiri supaya cara-cara yang betul menjalani kehidupan. So dari sekolah berasrama ni memupuk jati diri kita sendiri tanpa disadari. Jadi tu memang asrama ni untuk membina diri sendiri lah. Ya betul. Okay, untuk menjadi insan yang lebih baik lah daripada sebelumnya lah. So sebelum ni memang bukan ni lah insan yang baik lah. Baik juga. Tapi kalau saya masuk sekolah ni tambah lebih baik lah. Tambah lebih baik lah. Amin. Okay, so dah 4 tahun kat sini, dah dekat masuk 4 tahun. Mesti dah ada perancangan masa depan kan. Nak kuliah dekat mana. Lepas tu mungkin nikah ke apa ke. So perancangan Safi untuk masa depan Safi tu macam mana ni? So far selepas saya lulus daripada sekolah ni, saya akan U dekat UIA. Kepanjangan UIA tu apa? University International University International. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Tahu nama je UIA je. Nama UIA je. Okay, so apa yang membuatkan Safi nak lepas ni nak ke sana? Saya tu memang suka dalam pelajaran. So saya nak masukkanlah ilmu-ilmu agama saya. Saya nak asah lagi ilmu agama saya. Nak mantapkan lagi lah. Dan nanti jadi macam apa? Kalau boleh kan, idola saya tu Zakir Naik lah. Oh, nak jadi macam Zakir Naik. Dia tu ada mengajak ilmu, orang lah. Boleh mengajak orang. So tak sebenarnya kita pandai matematik, sains, bahasa. Walaupun kita pandai semua tu, kalau kita ketepikan tentang bab-bab agama ni, itu sia-sia je pelajaran kita. So tadi Safi nak jadi video creator. Dengan jadi video creator tu Safi nak mengajak orang-orang untuk mendalami ilmu agama. Saya memang video creator tu bukan satu cabang je, banyak cabang saya boleh buat. Oh, jadi ni Safi nak jadi video creator, ada banyak lagi konten-konten Safi nak buat lah. Oh,
Kiranya bagus lah. Orang macam Safi ni memang bagus lah. Kalau macam saya pun adalah kurangnya sikit lah kan. So kalau cerita tentang masa depan, Safi takkanlah tak ada awet kan. For masa ni tak ada lagi lah. Orang handsome ni. Tak, sebab kita ni kan tengah fokus belajar kan. So saya ketepikan lah semua benda ni. Sebab saya tak nak masalah lagi dalam kepala otak saya kan. So kita kena tahulah nikah tu ada waktu dia. Nikah dulu baru Okay, kita tak boleh proceed. Kita tak payah proceed sebab benda tu. Sekarang ni kan, Safi dekat Mahat Al-Zaitun lebih menceburi dalam bidang apa? Kan kat Mahat Al-Zaitun ni kan difahamkan ada tentang organisasi pendidikan, and then ada dia punya seni, olahraga. Safi lebih menceburi dalam bidang apa? Kalau saya milih mata pelajaran matematik dan ilmu-ilmu alam. Kalau dalam bahasa Indonesia itu MIA. Singkatan dia lah. Kat situ Safi lebih suka mendalami ilmu alam lah, macam biologi itu lah. Okay, so dalam olahraga Safi tak ni ke apa ke? Ada. Saya memilih bola sepak. Boleh sepak, boleh ni lah, boleh sepak bola. Boleh. Tak, ingatkan ada orang yang tak boleh sepak bola kan. Sepak orang. Tak dia. Di dalam waktu luang tu Safi main sepak bola kiranya. Boleh, sebab rata-rata orang kat Al-Zaitun ni memang suka cabang bidang bola. Rata-rata memang semua tu. Nisa dia pun. Nisa tak ada. Nisa tak ada tu. Dan ingatkan Nisa juga main sepak bola kan. Nanti sekarang tak ada. Tak adalah. So kebanyakan itu Rijal memang semua main ni lah. Kebanyakan ramai lah. Ada kawan-kawan memang ramai. So Safi memang terpengaruh oleh kawan ataupun Safi sendiri yang nak main memang bola? Saya nak lah, sebab saya tengok bola ni macam best lah. Saya tengok bola. Tengok bola, main pun sama. Main. Apa namanya tu? So waktu-waktu luang tu Safi isi dengan main bola lah. Kalau tak buat apa-apa, main bola juga kat kamar. Main bola juga. Kat bilik main bola juga. Kat kamar main bola juga. Ada. Okay. Apa namanya tu? Dalam bidang organisasi, Safi tak pernah ke nak terfikir untuk nanti ke depannya Safi nak masuk Okmas, organisasi pelajar Mahat Zaitun ke apa ke? Saya mungkin berminat jugalah kan. Saya mungkin nak masuk bidang organisasi tentang kesenian ke, sebab saya memang suka melukis. So Safi tak pernah terfikir nak masuk Okmas jadi presiden. Jadi presiden pertama Malaysia. Itu saya belum pastilah, sebab banyak saingan saya. Banyak saingan, mungkin ada kekurangan sikit dari Safi. Saya ada kekurangan. Saya pun sedarlah juga diri saya ni ada kekurangan. So saya hanya mampu belajar dulu lah. Belajar dulu lah. So belajar daripada kekurangan. Belajar dari kekurangan. Berarti mengambil pengalaman yang pahit, kemudian kita ubah menjadi pengalaman yang manis lah. So macam tu lebih kurang kan. Saya difahamkan anak-anak Malaysia banyak kan sekolah kat Mahat Al-Zaitun ni kan. Boleh lah. Lebih kurang dalam berapa tu? Lebih kurang dalam 50 lebih kan, 53. So Safi tak adalah seorang-seorang kan? Tak ada. Saya lupa pula saya pun Malaysia. Tak adalah seorang-seorang. Kita orang ni ada jugalah bergaul dengan Indonesia kan. Biasalah kalau So pergaulan dengan Indonesia tu macam mana? Ambil waktu dalam berapa lama tu untuk boleh bergaul dengan orang Indonesia, and then nak belajar lagi bahasa diorang ni, bahasa Indonesia kan. Ambil waktu berapa lama tu? Kalau saya kan, first sem saya tu pun saya dah boleh cakap bahasa Indonesia dah. Memang macam mana tu? Kat rumah pun ada praktis ke? Kat rumah tak praktis. Semua saya macam dah terbiasa dengar orang cakap bahasa Indonesia. Sebab saya tengok sinetron? Saya layan sinetron dulu. Tengok sinetron. Okay. So dari sinetron Safi belajar mendalami sinetron. Mendalami sinetron saya boleh lah cakap dengan orang kan. Okay, saya tu awal-awal tu memanglah gagap sikit-sikit.
Tapi dalam mata biasa tu 1 bulan pun boleh lah cakap bahasa Indon. Oh, 1 bulan boleh lah. Jadi tu tak adalah nak apa yang nak dikatakan susah dalam bergaul lah. Susah Tak ada. komunikasi Sebab- awal-awal masuk. Sebab saya ni memang orang dia macam mesra ramah kan. So saya boleh lah bergaul dengan siapa. Saya terbuka je. Kalau siapa nak tegur saya layan dia elok-elok kan. So cerita sikit lah. Waktu pertama kali masuk kan, waktu pertama kali jejak kaki dekat Maha Zaitun and then pergi asrama, jumpa dengan kawan-kawan Indonesia yang lain. Apa perasaan Safi kat situ? Sebab Safi ni kan orang luar negara kan, orang luar negara and then jauh datang dari Malaysia nak belajar dekat Maha Zaitun. Apa perasaan Safi kat situ waktu tu apabila Safi dah menjejakkan kaki kat Zaitun ni? Lepas tu sekitar Safi tu macam orang luar negara, orang-orang Indonesia. So macam mana perasaan Safi waktu tu? Saya memula rasa gemuruh jugalah. Saya macam takut kan. Takut diri ni tak boleh tahan dengan lingkungan yang baru. So saya cuba untuk membiasakan diri. Saya cuma ikutlah budaya diorang kan. Diorang suka buat apa, saya ikut. So waktu pertama saya datang sini tu saya terkejut lah. Sekolah ni dia pakai bib, buku izin tinggal. Buku izin tinggal. Macam pasport kan? Macam pasport. Kalau tak ada bib tu tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Saya macam pelik lah. Kalau hilang dah tak boleh nak buat apa-apa. Kalau hilang tak tahulah. Kalau Boleh buat lagi kot. Oh, boleh buat lagi. So itulah ciri-ciri khas memang ciri khas yang digabung sekolah ni saya terkejut sebab sekolah ni je yang ada bib tu. Sebab saya dulu mana ada bib kan kat sekolah saya yang lama dulu. Cuba cerita sikit kalau Safi lah, menurut Safi lah, perbezaan sekolah dekat Malaysia and then sekolah kat sini, apa beza dia? Beza dia kan, kalau nak tahu beza dia tu cara pembelajaran dia mungkin agak berbeza. Lepas tu orang dia tu bukan orang Cina, orang India. Kalau saya sekolah kat Malaysia kan selalu tengok orang Cina, orang India. Betul. Sekarang saya jumpa bangsa baru Indonesia. Sebab saya memang suka bergaul dengan diorang. Cara diorang bergaul pun ramah kan. Sebab diorang tu memang suka terima orang Malaysia tau. Mereka tu memang suka tentang UPIPIN lah terutamanya. Kiranya mereka tu kagum lah melihat ada kagum. orang Malaysia dekat ni. Safi angkatan apa lah? Saya angkatan 18. Kalau dalam lingkungan Zaitun ni nama dia Admiral. Admiral lah. Oh, Admiral. Kepanjangannya apa Admiral? Admiral tu kepanjangan dia Angkatan 18, memegang teguh iman, respek, amadah dan lapang dada. Oh, Panjang, memang panjang. Biasanya kalau nama angkatan kat sini tu panjangannya memang panjang lah. Sebab panjangan nama angkatan kan memang panjang. Oh, memang panjang. Memang panjang. Nama dah panjang. Nama panjang lagi. Panjangkan lagi. Panjangkan lagi. Sebab dalam panjangan tu adalah cita-cita kita orang kan. Kita orang nak Cita-cita bersama. Cita bersama. Sebab kita orang nak membangun Al-Zaitun ni dengan lebih baik daripada generasi sebelumnya. Oh, kiranya memang cita-cita korang lah ni. Angkatan apa? Admiral. Admiral 18. So memang bagus lah. Sekarang ni kelas 11 lah kan? Sekarang kelas 11. Kelas 11 tu kat Malaysia apa sekarang? Dalam lingkungan dia form 5 lah. Form 5, tingkatan 5 je lah. Tingkatan 5. So kalau misalkan ni lah, kat Malaysia Safi kalau nak dikirakan kat Malaysia dah form 5. Tapi kat sini masih kelas 11. And then kemungkinan Safi lulus dari sini tu tua daripada kawan-kawan Safi yang dekat Malaysia. So macam mana, apa perasaan Safi? Diorang dah lulus dulu tapi Safi lulus kemudian. Ikut saya kan, lulus ni tak ikut umur tau. Sebab kita ni belajar sampai mati, sampai kita meninggal dunia. Kita dah tua, umur 60 lebih pun kita masih tetap belajar lagi. So kata-kata lulus dari pembelajaran ni maksudnya bukanlah kejayaan hidup dalam diri saya lah. Ikut saya macam tu.
Sebab lulus ni akan membuatkan mindset kita tu rasa macam tak nak belajar lagi. Betul, Ah, betul, macam betul, tu. betul. So Safi walaupun Safi dah umur 60 tetap Safi nak belajar. Saya memang nak belajar. Masuk U lah 60. Tak tahu. You masih belajar. Cuma kita kita macam mengasah, macam lebih tahulah tentang dunia ni. Sebab ilmu ni memang besar. Tak ada orang yang boleh mencapai semua ilmu ni tau. Yelah, Kalau macam- contoh kalau kita kuasai matematik, masih ada je kekurangan di kita dekat ilmu alam ke, dekat ilmu bahasa Inggeris ke. Macam tu. Kira macam ilmu kita tu baru setitik lah. Baru setitik. Daripada ilmu-ilmu yang luas macam laut tu kan. Betul. Betul-betul. So sebelum nak tutup lah kan. Apa visi misi saya nak tanyalah visi and misi Safi and harapan untuk Zaitun ke depan dia. Kalau saya kan, visi saya tu sentiasa memegang teguh pada diri sendiri. Tidak khawatir dengan apa yang kita lakukan. Saya tu kalau nak ikutkan, saya memang tak suka dengan cakap orang. Kalau orang, saya memang kurang sikit kalau pendengaran kata-kata orang. Contoh kalau orang maki kita kan, saya memang tak sukalah kalau dengar macam orang hina kita kan. Tapi saya juga ambil pelajaran daripada orang ke atas kekurangan kita. Sebab di mata masyarakat ni memang tak ada yang sempurna. So kita kena tak nak kita kena terima dengan ikhlas. Daripada keikhlasan tu kita membuahkan hasil untuk berjaya pada masa depan. Betul. So apa harapan Safi ke depannya untuk Mahat Al-Zaitun kita ni? Saya mengharap Mahat Al-Zaitun ni menjadi bukan hanya sebuah sekolah, tapi menjadi satu komunitas yang berjaya, yang akan membawa Islam ni mendunia nanti, satu hari nanti. Seperti zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu harapan Safi untuk kedepannya. So itu ya. Ada apa-apa lagi nak tambah ke apa ke? Tak ada. Tak ada. Kata-kata terakhir untuk penonton ke? Tetap semangat menjalani kehidupan, tidak mudah putus asa pada diri sendiri. Okay, so itu sahaja dari kami. So Safi, kenal lagi Safi dari Malaysia, Kelantan. Oh ya, bahasa daerah sikit lah kan. Kelantan tu kan ada bahasa dia tersendiri kan. So mungkin Safi nak cakap sikit kat penonton bahasa Kelantan. Tapi Safi translate lah. Saya bagi tagline lah. Tagline dia Gomo Kelantan Gomo. Apa tu? Itu maksud dia semangat Kelantan, semangat. Oh, memang cinta Kelantan ni Saya Safi. memang suka negeri saya. Oh, okey. Memang cinta negeri lah. So, itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada tersalah kata atau kurang dari saya ataupun dari Safi. So, jangan lupa subscribe channel ni, like, komen, share kat orang-orang di sekitar anda ke apa ke. So, temui lagi di masa hadapan. Bye. Halo teman-teman, toleransi dan perdamaian. Jangan lupa ketik like, ketik komentar dan juga berlangganan, juga share ke seluruh penjuru dunia.